kosong ke? Okay, hai, Assalamualaikum. Aku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua? Diharap semuanya di dalam keadaan sihat walafiat. Sorry kejap, tengah nak adjust lampu. Macam gelap. Kejap tak tahulah. Okey, hari ini bersama saya. Bersama saya Ina. Diberi peluang pada malam ini berseorangan. Sebelum tu rasa suara saya dengar tak? Saya macam saya tak tahulah siapa yang ada ni. Hai. Kalau boleh komen cakap suara saya clear ke, gambar gelap ke. Okey, malam ni saya santai-santai sajalah. Dan kita nak bercakap tentang kalau kita tengok kat poster tu bercakap tentang bertolak ansur. Tajuk tolak ansur. Tak adalah nak pandai sangat nak bercakap tentang perkara ni, tapi kita sekadar berkongsi, bercerita, dan juga orang kata saya bercakap melalui pengalaman sajalah. Tak adalah pandai sangat ada teori ke apa semua kan. Kalau kita nak cakap bertolak ansur ni, selalunya kalau bahasa biasa kita kata beralah kan. Selalu kita akan kata beralah. Sekejap. Okey. Waalaikumsalam Asrimon. Hai Abang Asri dengar. Okey, terima kasih. Selalu nampak di komen-komen kat Lang. Malam ni saya pula lah yang bersama dengan sahabat Inspire yang lain untuk bercakap sedikit lah tentang bertolak ansur ni. Okey, bertolak ansur, beralah, ataupun kalau selalu kita guna bahasa bombastiknya adalah toleransi kan. So bertolak ansur ni selalu memang selalu berlaku. Orang kata apa, dia memang satu sikap yang kita memang kita selalu buat. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, kita selalu buat perkara tersebut. Kita beralah setiap hari. Kalau sebenarnya setiap hari kita ni ada saja perkara yang mungkin kita bertolak ansur dengan orang lain, ataupun kita beralah sama ada di rumah, di pejabat, apa tu, ataupun di mana-mana. Contohnya macam orang kata macam kalau kita drive kereta kan, macam kita drive kereta, kita memandu. Macam tadi Ina on the way nak balik ke rumah. So jalan Ina ni jalan lurus, tiba-tiba ada satu kereta keluar pada simpang. Dia main keluar je. So kalau kita tak ada sikap, maksudnya nak beralah,
boleh jadi accident kan. Tapi sebabkan macam Ina rasa kalau aku teruskan juga ni mau berlanggar ni. Kalau tak beralah, kalau kita tak bertolak langsung memang akan berlaku kemalangan. Okey, Waalaikumsalam Ita. Waalaikumsalam Yus. Betul tu Abang Sri. Definisi seperti memberi. Okey Sebenarnya bertolak ansur ni dia lebih kepada dia sebenarnya kita tidak hanya mementingkan ataupun kita menguntungkan sebelah pihak. Okey, baik kita menghadapi apa-apa saja pun masalah ataupun tanggungjawab dan tugas yang kita diamanahkan ataupun tugas yang kita berikan. Ataupun dengan perkataan yang mudah, kita tidak terlalu berkira, tidak terlalu berkira berbuat baik ataupun berbuat baik sesama orang lain, kan? Itu yang fahaman saya kan. Selalu sangat kan kalau kita macam kalau Ina suka kadang-kadang kalau macam pada tahap yang sekarang pada tahap umur sekarang ni, kalau orang cakap 2 campur 2 tu 1, dia dah tak ada nak argument dah. Dia macam lebih kepada kita ni nak lebih kepada macam kita nak relax kan. Sebab penat kan bila kita ni asyik nak menang je, tak nak beralah, asyik nak menang. Kadang sampai satu tahap kita akan kata tak apalah, kau ambil lah batu kek tu buat balik kan. Itu selalunya. Sebabnya kan ada pepatah cakap kan, mengalah tidak semestinya kita kalah. Selalunya dalam satu situasi ni kita bertolak ansur, kita mengalah ni sebab kita nak keadaan tidak menjadi lebih genting. Keadaan tidak menjadi lebih genting ataupun kita nak suasana tu menjadi lebih mudah, menyenangkan kedua-dua pihak. Win-win situation lah. Sebabnya bila kita sikap bertolak orang kata sikap bertolak ansur ni, dia memang sentiasa kita perlukan dalam hidup. Sebab kita ni hidup, kita dekat dunia ni kita bukan hidup seorang tau. Kita hidup dalam bermasyarakat, berkomuniti. Jadi kalau kita ni tak boleh langsung nak orang kata nak beralah, asyik kita je nak menang kan. Susah lah. Susah. Sebab bertolak ansur ni dia banyak orang kata dia beralah tu, dia dalam sikap kita beralah tu, beralah tu sebenarnya ada sikap-sikap baik yang lain pun sama. Tak guna kuah simpang melulu tak kena tampuk. Tadi ada perasaan tu tak? Tapi tak apalah. Bagi je lah dia keluar. Nasib baik dekat belakang Ina tak ada kereta lain. Kita balik-balik. Sebenarnya dalam hidup kita ni, tak kira lah dalam apa-apa situasi ataupun dalam apa-apa perhubungan, sentiasa perlu ada sikap bertoleransi tu ataupun sikap bertolak ansur itu. Sebab dalam satu-satu kalau kata hubungan suami isteri kan, saya ambil contohlah hubungan suami isteri, hubungan kita dengan mak ayah, hubungan kita dengan adik-beradik, hubungan kita dengan kawan-kawan kan, kena ada sikap bertolak ansur dan juga kita memahami. Tak boleh nak ikut emosi kita je. Tak boleh kita je yang nak menang. Tak boleh kau ataupun aku. Tak boleh. Sebab kita hidup ni dalam dunia ni bukan seorang. Kita hidup ni beramai. Maksudnya kita hidup dalam bermasyarakat. Jadi kita tak boleh nak fikir kita je nak menang. Kita je yang betul. Itu tak boleh lah. Tak baik sebenarnya. Bertolak ansur ni dalam tadi Ida cakap dalam betul kira kita ni bertolak ansur ni sikap-sikap baik yang lain pun ada sekali. Sebab bila dalam bertolak ansur ni dia ada sikap seperti menghormati, menghargai yang lain, macam tu. Sikap-sikap baik ni kita kena ikut lah. Dia kalau dalam pendidikan moral, tak silap Ina kalau pendidikan moral ni memang kita panggil nilai-nilai murni. Bila sebut moral, nilai murni ni, Ina teringat dulu semasa program bingkas. Program bingkas di sebuah sekolah. Jenis kebangsaan Cina. Kita ada program di sana.
Jadi bila kita dah bagikan adik-adik ni dalam kumpulan, jadi masing-masing perlu bagi nama grup lah, nama kumpulan lah. Jadi kita cakap, okey, semua sekarang dah ada dalam kumpulan, jadi pilih nama kumpulan. Jadi kita kata pilih nama kumpulan yang baik. Maksudnya yang ada nilai-nilai murni. Jadi adik-adik ni, diorang memang 100%, tidak 100% lah. Maksudnya dah 97% tu adik-adik yang berbahasa Cina dan selebihnya adalah ada adik-adik kita daripada bahasa Melayu. Jadi mereka ni memang betul-betul diambilnya perkataan, diambilnya sifat-sifat yang baik, nilai-nilai murni yang baik dalam pendidikan moral tu dijadikan nama kumpulan. So tolak ansur ni memang ada kumpulan nama tolak ansur. Masa tu Ina, kumpulan Ina tak silap, nama grup Ina masa tu kerjasama. Sikit-sikit tepuk kerjasama. Memang bekerjasama sentiasa adik-adik tu. Itulah nak cakapkan bahawa pahaman bila maksudnya fahaman betul ansur tu adalah salah satu dalam nilai-nilai murni. Dalam nilai murni tu yang perlu kita jalani dalam hidup kita ni. Okey, so dia memang adik-beradik tadi dah sebut, ada kata toleransi pun, yalah toleransi kan. Toleransi adalah perkataan yang kira bombastik kan. So kalau korang nak tahu, toleransi ni sebenarnya asalnya daripada perkataan Latin. Sebut Latin tu macam, Ira tak sure betul atau tidak dia sebut tolerate. Bukan tolerate. Minta maaf lah kalau salah sebut. Ejaan dia TOLERARE. Tapi bukan tolerate sebut dia sebenarnya. Dia ada sebutan lain tadi. Tapi tadi kemain lagi dah ingat. Tiba-tiba dah nampak korang kat depan ni terus hilang. Okey. Dia sebenarnya maksud toleransi ni adalah sabar membiarkan sesuatu. Okey, maksudnya toleransi tu itulah dalam toleransi tu ada lagi sikap baik yang lain, iaitu sabar. Sama jugalah kita bertolak ansur kan, kita bersabar. Kita nak semua orang maksudnya gembira dengan sama ada keputusan yang diambil ataupun situasi yang kita sedang hadapi tu. Okey, sebab kita akan lebih menghargai apabila kita bertolak ansur sesama kita. Okey, dia kan dia bertolak ansur dia bukan dalam orang kata apa, bertolak ansur ni kan kadang-kadang dengan diri kita sendiri pun kita kadang-kadang kita ada sikap, macam mana nak cakap, dengan diri kita. Kadang-kadang kan ada perkara yang perlu kita buat pilihan. Tiba-tiba masuk pilihan pula. Taklah nak disamakan dengan tolak ansur ni, beralah ni kan. Kadang-kadang kita rasa macam mana yang lebih penting kita nak buat, mana yang lebih penting kita nak dahulukan. Kadang-kadang kita ada ni. Jadi kita kena tengoklah adakah satu perkara yang kita pilih itu kita maksudnya memberikan kebaikan yang macam mana kan. Sebabnya hidup kita ni macam ada seorang cikgu ni, dia cakap hidup kita ni ada pilihan. Okey, pilihan yang kita buat ini ada risikonya, namun kita pilih risiko yang sangat rendah. Okay. Jadi macam disebabkan sikap bertolak ansur ni lah negara kita ni akhirnya merdeka. Okey, di mana disebabkan bertolak ansurnya kita sesama orang kata apa, sesama kita sama bangsa yang lain, kita dapat mempercepatkan kemerdekaan Tanah Melayu. Masa tu negara kita Malaysia dipanggil Tanah Melayu kan. Sebab macam kita kan dalam masyarakat macam kita ni adalah dalam negara kita ni masyarakat majmuk kan. Kita banyak ada Melayu, Cina, India, lepas tu kita ada kaum bumi putera yang lain dan bangsa-bangsa yang lain yang berada dalam Malaysia ni. Okey, disebabkan kita sesama kita ni selalu orang kata apa, bertoleransi ataupun kita sentiasa beralah ataupun kita bertolak ansur, kita hidup dalam keadaan yang harmoni. Kena ingat bertolak ansur ni pun kita kena tengok juga, bukan sampai satu tahap
kita je yang nak kena bertolak ansur. Kita je yang nak mengalah. Kita kena tengok juga situasi. Kita kena tengok juga orang kata apa, baik buruknya apabila kita mengalah ataupun baik buruknya apabila kita bertolak ansur. Okey, contoh kalau kita kat tempat kerja kan, contoh kita kat tempat kerja, asyik kita je yang nak beralah, asyik kita je yang nak orang kata apa, nak bertolak ansur. Yang lain tolak. Kan? Tak boleh jugalah macam tu. Kita kena tengok juga situasi. Jangan sampai satu tahap menyebabkan kita rasa terbeban hanya kerana sikap orang kata apa, sikap baik sikap tolak ansur kita tu terlalu yes kepada semua perkara. Sebab kadang-kadang ada juga yang perlu kita cakap no. Okey, sebab nanti je terbeban dekat diri kita sendiri. Okey. Kalau dalam kerja kan, kalau kita dalam kerja, tak kira di mana-mana pun kita bekerja ataupun di mana tempat kita cari rezeki tu, memang orang kata apa, memang akan berlaku perkara yang orang berkira kerja kan. Orang berkira kerja, perkara tu akan berlaku kan. Dia memang ada kadang-kadang kita rasa dia ni aku tolong part dia, aku tolong part aku, dia tak nak tolong pula. Itu memang akan ada berlaku kan. Perkara tu memang akan ada berlaku. Selalu Ina selalu pegang satu lah, sebab Ina rasa macam ni, kalau Ina tak berkira dengan orang, Ina rasa orang tak akan berkira dengan Ina. Itu pemikiran Ina. Dan dalam masa sama, Ina berharaplah perkara yang kita buat ni, janganlah orang ambil kesempatan. Kita tengok juga pada keadaan. Sebab kadang-kadang ada orang dia memang saja, dia cepat, orang kata apa, dia saja nak mengambil kesempatan di atas kebaikan ataupun pada sikap kita tu yang suka beralah, tak apalah, akulah buat. Ada kadang-kadang kita kena bersuara juga. Bertolak ansur tu perlu, memang sangat perlu. Tapi kena tengok kepada situasi dan keadaan kita tu. Okey. Kalau nak cerita dengan kerja volunteer, pernah kita ada satu program, bukan program, kita ada satu misi. Kita ada satu misi di sebuah negeri lah di utara, dan kita pergi di sana untuk memberikan bantuan. Jadi memang volunteer-volunteer yang ada ni adalah mereka yang pelbagai orang kata apa, pelbagai latar belakang, dari segi kerjanya, dari segi umurnya, dari segi pandangannya, memang pelbagai orang kata apa, latar belakang. Jadi ada satu ketika tu kita keluar untuk mencari, kita nak cari untuk dinner, maksudnya nak cari lauk untuk makan malam. Cari lauk untuk makan malam. Jadi kita dah decide malam tu mungkin nak cari sardin, ikan masin apa semualah, nak beli bawang apa semua. So kita dah bagikan tim lah, tim A, tim B cari apa, tim B cari apa. Jadi ada satu ni, dia berlaku, orang kata nak cakap konflik pun tidak lah, dia pasal ikan masin. Dia sebabkan ikan masin je. Ada seorang pandangan dia nak kita beli terus ikan masin yang dah memang dalam plastik tu semua, yang dah siap guti-guti, yang dah siap dipotong apa semua, so balik terus goreng je. Ada pula pandangan yang dia nak ikan masin lain. Maksudnya ada satu ikan masin ni, tak ingat ikan masin apa, tapi yang jadi besar, kita balik, kita baru potong-potong, dia kata itu lebih sedap lagi. So masing-masing macam ada pandangan lah, nak bagi orang makan pun kenalah sedap apa semua. Dia jadi perkara tu orang kata apa, dia jadi pertelikahan pula pasal ikan masin tau. Ikan masin je dia jadi bergaduh. Bukanlah bergaduh, tapi masing-masing ada pandangan, ada idea, pendapat sendiri kenapa. Ending dia disebabkan risau jugalah, sebab hampir-hampir berlaku lempangan ikan masin berlaku sesama diorang tu. Akhirnya ketua orang kata apa, ketua operasi ketua misi masa tu kata tak apa, lalas dia ambil keputusan, kita bukan dia ambil keputusan lah, dia kata okey, yang mana lebih mudah untuk kita terus balik masak.
Okey, bila kata ramai kata sebenarnya part yang dah siap ada ni lah yang dah siap dalam plastik semua ni. Jadi yang seorang ni pun dia kata okey lah tak apalah beralah. So kalau lah dalam situasi tu yang bagi idea yang memang nak ikan masin ni yang balik baru nak potong tu dia tak nak mengalah juga, rasa-rasa jadi apa? Memang jadi adegan lempang-melempang baik ikan masin lah sebabkan faktor masing-masing nak menang. Tapi nasib baik ada sikap beralah tu. Orang kata ada sikap, orang kata apa, bertolak ansur, toleransi sama sendiri. Kan? Kalau tak ada, tak tahulah. Lain pula lah ceritanya orang kata kan. Okey, dalam kita orang kalau kita tengok pula kan, kalau kita tengok dalam aspek budaya kita, budaya Malaysia, budaya masyarakat kita yang sangat majmuk ni, okey, bertolak ansur ni, kita bertolak ansur sesama kita kerana kita ni sikap menghormati budaya ataupun kepercayaan kaum, ya, menjadi orang kata apa, dia menjadi satu tanda ataupun teras untuk menunjukkan betapa utuhnya negara kita ni. Okey, dia sebab apa ni, sikap disebabkan sikap beralah, hormat menghormati ni lah kita dapat duduk secara harmoni. Betul tu, malas nak gaduh-gaduh. Kau ambil lah batu kek tu dengan henti ada sekali. Betul-betul tak? Memang sekarang, daripada dulu sampai sekarang, aku bagi je batu kek tu kalau orang nak bawa balik. Ambil lah batu kek tu. Okay? Okay. Dia kan, kalau kita nak sebut apa ni, kalau kita tengok dalam masyarakat kita sendiri tu kan, kalau kita tengok bagaimana harmoninya kita kan, duduk dalam negara, dengan keadaan sekarang yang orang kata apa, dengan keadaan sekarang dengan COVID sedang melanda ni kan, kan negara kita diuji kan, sampai sekarang masih lagi diuji dengan pandemik COVID-19 kan. Kalau kita nak kaitkan COVID-19 ni dengan sikap bertolak ansur, nak rasakan semua orang kena masing-masing kena bertanggungjawab. Maksudnya kan kita kena hormat apa yang pihak kerajaan ataupun yang diarahkan oleh KKM, NKN, apa yang perlu kita buat. Kita kena ikut SOP yang telah dikeluarkan. Itu antara orang kata apa, dan kita beralah lah, maksudnya beralah tidak keluar rumah jika tidak ada urusan penting. Sebab sekarang pun ada yang kerja daripada rumah. Okay, ada yang orang kata apa, dihadkan pergerakan supaya COVID ni kita dapat putuskan. Jadi kita haraplah berdoa bersama-sama bahawa pandemik ni tidak berterusan kan. Sebab dia bukan dia sangat orang kata apa, pandemik ni, COVID-19 ni menyebabkan banyak sangat perkara berlaku. Banyak sangat orang kata apa, dia satu dugaan yang sangat besar untuk kita semua kan, untuk kita tengok balik kan. Kalau kita tengok macam hari ni kes baru je dah sampai 822 kan, kes hari ini sahaja kan. Kalau macam kita yang duduk kat Selangor ni, berapa dah kes kat Selangor? Tak silap kalau kes kat Selangor ni dah cecah 6,000 kan, 6,701 kes. Itu di Selangor. Kalau kita tengok Sabah, Allahu Akbar, sangat tinggi. Sampai 21,488 kes. Kan? Jadi kita sama-sama kan, kita kena ikut SOP yang ada. So kita sendiri ni, orang kata apa, dah hidup bersama dengan COVID-19 So kita ni kena ikut apa yang telah orang kata SOP yang wajib kita buat. Keluar rumah pakai mask, betul, sentiasa pakai sanitizer kan. Kena ingat kalau kita rasa maksudnya kalau kita rasa lelah dengan keadaan sekarang ni, apatah lagi frontliner kita ni, diorang lagi penat. Jadi selain kita berdoa, kita bersama-sama ikut apa yang perlu kita ikut. Maksudnya peraturan yang ditetapkan tu kita ikut supaya kita dapat bantu frontliner ni untuk kurangkan kes. Kan kalau kita tengok kesian pihak KKM kan, kita tak tahu keadaan staf mereka yang ada yang sampai diorang pun kena balik semua. So kita bersama-sama lah, kita di luar ni bersama-sama ikut apa yang
yang telah di yang DG selalu cakap kan, DG hari-hari keluar bagi tahu, jadi kita ikut. Dan kita tak tahu situasi yang sebenar, kita tak tahu apa yang hadapi di flank lainnya kita ni kan, macam mana kita, begitu juga mereka, kita ada keluarga, mereka pun ada keluarga, jadi kita sama-sama kan. Rasa tak perlu keluar, jangan keluar kan. Kita banyak je boleh buat yang dekat orang kata banyak je aktiviti yang boleh dilakukan dekat rumah. Kalau tak perlu, duduk je lah diam-diam dekat rumah. Dan jangan kita pula jadi penyebab sebarkan COVID-19 ni. Dah masuk pula ke COVID-19 pula kan. Itulahnya. So nak patah balik kepada tolak ansur ni, sebenarnya Ina tak adalah masuk nak bercakap macam cikgu pendidikan moral ke ataupun ustazah ke, tak ada. Cumanya nak kata sama ada kita perasan atau tidak kan, setiap hari kan sebenarnya setiap hari kita lakukan sikap beralah tu, sama ada besar kita perasan apa tu tidak. Contoh kan, kalau dia contoh macam driver lori kan. Macam driver lori. Diorang driver lori bawa lori yang besar tu kan. Bawa ni di jalan raya. Okey. Di jalan raya. Ini contoh di jalan raya tu sempit. Katakan jalan raya tu sempit, muat-muat, dia pun sampai dia terkeluar ke jalan lain. Kalau kita yang datang daripada arah berlawanan, kalau kita nak ikut kita je, tak nak langsung orang kata apa, tak ada nak fikirlah lantak kau siapa suruh kau makan jalan ni, jalan aku kan. Apa yang akan berlaku? Macam tadilah Cina cakap lah, kisah Ina tadi pun kan. Maksudnya boleh berlaku accident lah kan. Jadi sikap beralah ni dia sebenarnya dia orang kata apa, dia ibarat tak tahulah kena atau tidak peribahasa ni, tapi pada Ina sikap beralah ni atau bertolak ansur ni, dia ibarat macam kita menarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berselerak. Betul tak? Tak tersilap kan. Kalau ada kesilapan bagi tahu ya, sebab Ina rasa masa kalau nak ikut dari segi faktor umur kan, so, contoh macam Ina zaman Ina 20-an, sekarang jangan tanya, umur sekarang ni dah tua benar dah kan, rasanya dah senjenan merah dah sekarang saya ni. Masa kita umur 20-an, kita perasan tak kita rasa bila kita bagi idea ataupun pandangan tu kan, kita nak orang ikut. Kita lah yang hebat, kita nak orang ikut. Orang lain punya idea ni, no, kita tolak tepi. Betul tak? Ada kan kadang-kadang tapi bila kita dah meningkat, maksudnya dah masuk ke umur 30-an tu, kita dah boleh, kita macam okey lah, orang kita dah boleh terima pandangan ataupun kita mudah beralah. Bila dah masuk ke umur 40-an lagi lah, macam Ina cakap tadi lah, Ina sekarang dalam keadaan kalau orang tu kata 2 campur 2 tu 1, betul. Sebab penat bila kita ni tak nak beralah dia akan menyebabkan berlakunya argument, dia akan menyebabkan jadi penat. Ina kalau berlaku argument, bergaduh benda yang rasa tak perlu nak bergaduh, tak perlu nak orang kata nak ditelingkahkan tu, rasa penat. Jadi bagi je lah, itu yang kata tak apa, sebab mengalah ni bukan berarti kita kalah. Tak apa, ambil je lah. Nak bawa balik batu cave ke, nak bawa balik batu kerikil, apa benda, bawa balik lah. Kalau betul kata 2 campur 2 tu 1, ya. Anggap je lah. Sebab kita nak, sebenarnya bila kita beralah ni kan, hati kita lebih tenang tau. Kita hidup dalam keadaan yang tenang. Kan? Betul tak ya? Okay. Kita akan, kita sebenarnya nak hidup dalam keadaan yang sedang je, hati kita mudah. Jadi kalau misalnya orang nak cari gaduh ni, kita penat. Ina pun tak suka kalau orang rasa nak cari gaduh ke apa. I don't want play the game. Situasi-situasi tu berlaku di mana-mana ya. Selalunya kalau kita nak tengok di tempat kerja lah, tempat kerja ni kadang-kadang ada masa kadang-kadang tak tahulah, ada je orang nak cuba uji kita lah, apa nak tengok kesabaran kita ke apa ke, tak pasti. Tapi selalu kalau Ina ambil pendekatan I don't want play the game. Sebabnya takut kadang daripada kita
apa ni, kononnya kita tempat yang betul, tiba-tiba kita pula yang pemangsa. Maksudnya daripada kita jadi mangsa, kita jadi pemangsa, kita pula dipersalahkan. Ini selalu fikir macam tu lah. So kalau rasa benda tu boleh tolak tepi. Sekejap tengok apa kita tulis ni. 20-an. Lama dah tu. Tak ingat dah. Cepat melenting. Pantang silap. Tapi sekarang lantak engkau lah. Betul tak? Kau dan aku umur sama kan? Memang betul. Dulu umur 20-an. Hai. Macam hebat sangat. Nak kita je yang menang. Nak kita salah sikit ni. Melenting kan. Tak nak beralah langsung. Macam tu jugalah. Kalau dalam hubungan kita dengan adik-beradik pun kan. Siapa yang selalu beralah kalau ada adik-beradik? Selalu je orang cakap nak sulung kan. Anak sulung. Kan? Orang selalu anak sulung banyak beralah. Sebab dia kena beralah untuk adik-adik dia. Kena bagilah, tak apalah, bagi kat adik. Bagi kat adik kan. Share. Kalau dulu gula-gula tu kita makan seorang. Bila kita dah ada adik, kita kena bahagi beralah. Tiba benda tu ada 3, adik nak 2, kita pun bagilah 2. Kod dia nak bagi 2. Kod dia bagi lain dulu. Kan, kadang-kadang kena pakai juga yang sulung ni. Tapi macam tu lah orang kata sikap beralah tu. Lepas tu kita dengan mak ayah lagi lah. Kalau sikap orang kata apa dengan mak ayah kita, takkanlah kau je yang takkan kau nak menang dengan mak ayah kau kan. Jadi maksudnya dengan mak ayah pun kita banyak beralah kan. Kadang-kadang apa ni, ada contoh kan, nak beli Tupperware kan orang katakan je kan. Ma cantik lah ma yang ni, yang ni yang colour pink ni kan, bunga-bunga ni. Tak cantik lah yang purple ni lawa. Kita alamak. Kita dah berkenan dah yang pink tu kan. Tapi dah mak kita berkenan yang purple. Kita beralah lah. Okay lah, belilah yang purple. Tu contoh lah. Kan. Apa ni. Sebabnya kadang-kadang kecil hati orang tua tu. Jenuh pula. Kau nak minta maaf ke kan. Merajuk pula kan. Jenuh pula nak pujuk. Itu. Sebab kalau kita nak tengok kan dalam segi tolak ansur dia, kalau kita nak tengok dari segi agama kita, apa tu dalam agama kita, agama Islam ni lah kan, adalah sikit buat servis ni kan. Sebabnya dalam sejarah dalam Islam ni, unsur tolak ansur ni merupakan prinsip utama yang digunakan untuk mendukung hak-hak kemanusiaan. Tengok kan. Ni dalam Islam dalam Islam. Prinsip utama. Okey, tanpa unsur ini, individu baik yang beragama Islam ataupun tidak akan terasa tertindas dan tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya. Ini dalam satu orang kata dalam satu konteks yang lebih meluas kalau kita lihat dalam secara keseluruhan maksudnya dalam Islam pun unsur tolak ansur itu sangat penting kan. Sebab apa? Kalau kita tengok sejarah Sepanyol di mana telah membuktikan bahawa unsur bertolak ansur inilah yang merupakan tunjang utama yang membolehkan Islam berkembang di Sepanyol secara pesat dan seterusnya dia menyumbang kepada peradaban dalam segala bidang. Itu sikap tolak ansur satu je, tapi nampak tak bagaimana dengan sikap tolak ansur tu kita orang kata apa, bagaimana Islam dapat dapat berkembang pesat di sebuah negara seperti Sepanyol ini. Sebabnya pada ketika itu di Sepanyol, pada ketika itu Raja Ferdinand dan tak silap saya Ratu Isabella dia punya layanan kepada orang Islam masa tu sangat berbeza. Tetapi selepas kerajaan Islam berkembang pesat di Sepanyol, di mana orang kata apa, penyebaran agama Islam tu meluas, dikatakan ini nak ikutkan ada seorang pendakwah Kristian dia yang mengkaji tentang penyebaran agama Islam, iaitu T.W. Arnold. Yang mana dia kata kita tidak pernah mendengar semasa sepanjang pemerintahan Islam di Sepanyol sebarang usaha secara tersusun dilakukan untuk memaksa golongan bukan Islam memeluk Islam.
malah tidak wujud sebarang penindasan secara sistematik untuk menghapuskan agama Kristian. Jika para khalifah mengambil salah satu pendekatan ini, mungkin mereka telah menghapuskan sama sekali orang-orang Kristian sebagaimana Ferdinand dan Isabella menghalau keluar Islam daripada bumi Spanyol atau sebagaimana Louis ke-14 melakukan terhadap golongan Protestan di Perancis. Ini sikit lah kan. Tiba-tiba macam ilmiah lah kan. Sejarah di Sepanyol macam mana dengan sikap betul langsung kan. Sampai sekarang kalau kita ambil pula konsep yang berlaku semasa, di sejarah Sepanyol ni, kalau kita tengok dalam konsep kita di negara kita sendiri pun, kita bebas mengamalkan agama masing-masing kan. Tidak ada, maksudnya tengok bagaimana kita tidak ada memaksa. Okey. Tu nak kata betapa sebenarnya orang kata sikap bertolak ansur ni dalam dia ada sikap-sikap yang lain. Seperti sikap-sikap baik yang lain, menghormati, menghargai, itu. Kan? Kalau kita nak cakap pasal kalau kita nak tengok kalau kita nak tengok dengan sikap tolak ansur ni lah orang kata bagaimana stabilnya sebuah negara. Kan, harap-harap negara kita orang kata sentiasa stabil. Okey. Tak kira lah apa yang berlaku, tapi harap dengan sikap kita yang ada ini dikekalkan, yang ada dalam setiap bangsa. Maksudnya pada tak kira lah ada orang Melayu, Cina, India ataupun bangsa yang lain, tetapi sekiranya sikap tolak ansur ni dikekalkan, insya-Allah kita akan duduk dalam negara dalam keadaan yang aman. Okey. Tu satu lagi nak share sikit lah. Bukanlah nak cakap macam bagus sangat, bukanlah nak share, tapi macam bagaimana kan kita ni maksudnya nak menjadi lebih baik ataupun nak menjadi seorang yang lebih bertolak ansur. Okey, macam dah cakap lah, dalam bertolak ansur ni ada menghormati, ada toleransi. Jadi kalau boleh lah kita apa yang dah cakap ni pun berbalik-balik kat diri dah kan. Ini macam kalau boleh lah kita ni macam nak katalah kan, dia bertolak ansur ni sebab kita nak memudahkan, memudahkan kita, memudahkan pihak yang lain, menyenangkan hati kita kan. Kita ni hati nak orang kata kalau boleh nak senang hati, tak nak fikir perkara yang kecil-kecil tu, tak perlu. Remeh-temeh ni tak perlu kita nak fikir. Kan. So kalau boleh orang kata bila kita nak bertolak ansur ni, kita janganlah paksa orang untuk terima pendapat kita. Idea kita ke apa semua kita nak paksa. Sebabnya semua orang dia ada pendapat, dia ada idea. Kan Ina selalu kalau dekat pejabat lah selalu cakap dengan Budi Unit Ina pun, Ina selalu kata kalau ada satu persoalan ataupun kita nak cari satu nak cari satu kata putus, keputusan yang mutamat. Tak kisahlah semasa perbincangan tu masing-masing lontarkan idea, bagi idea. Okey, kita tengok. Jadi kita sepakat. Mungkin dalam 10 orang bagi idea tu, sikit-sikit kita gabung, kita betul ansur. Okey, cut yang ni sikit masuk yang ni. Cut yang ni sikit masuk yang ni. So jadi selesai satu masalah. Kita jumpa satu solution. Sebab bagi Ina, yang penting adalah solusi itu ataupun penyelesaian itu kepada satu perkara ataupun masalah. Bukannya kita nak tengok pada masalah, tapi kita nak mencari satu penyelesaian. Sebab tu Ina selalu cakap dengan diorang, tak kisahlah korang ni nak bergaduh ke apa, tapi yang penting akhirnya ending tu, kalau katalah sampai bergaduh korang ni nak menyelesaikan satu masalah tu, ending dia jumpa satu, orang kata satu penyelesaian yang sama. Kan macam jari kita ni nampak ni kan, sebab masing-masing ni okey ke. Sebab kalau kita tak nak beralah, maksudnya memang tak nak bertolak ansur, asyik kita je yang betul, susahlah. Macam nak sebut tadi awal-awal kata, kita ni hidup beramai kat dunia ni, bukan hidup seorang-seorang. Dalam hubungan pun tak kira hubungan suami isteri ke, dengan anak-anak ke, dengan keluarga kan. Lepas tu macam Ina cakap tadi lah, tolak ansur tu sendiri pun dalam dia ada hormat menghormati. Kan? Kita hormat pendapat orang. Kita hormat pandangan orang. Sebenarnya bagaimana dia sebenarnya kan, kalau sebagaimana kita nak orang hormat pandangan kita, begitu juga orang lain nak kita hormat pandangan.
Waalaikumsalam Kak Lang. Kak Lang, saya nak habis dah Kak Lang. Ah, kan kalau kita ni jenis memang bertolak ansur kan, lepas tu kita hormat pandangan orang kan, sebenarnya otak kita ni minda kita ni akan menjadi lebih terbuka kan. Bila kita ni orang kata apa, bertolak ansur antara satu sama lain kan, otak kita ni akan lebih terbuka, jiwa kita ni lebih tenang, lebih senang nak senyum, nak apa. Okey. Lepas tu kalau boleh apa ni, bila kita bertolak ansur ni, dia macam ada, macam mana kata, empati. Kita mendengar, kita memahami. Kita mendengar, kita memahami. Maksudnya macam kita loh, baru dapat tengok. Alang kat mana lang? Okey. Macam yang saya kata tadi lah, bertolak ansur, tapi dalam tu dia ada perkara-perkara yang baik. So dalam ni kita bila orang kata apa, dia ada yang tadi yang first Ina cakap, bila kita ni bertolak ansur, kita akan menjadi lebih memahami. Kita menghormati. Kita menghormati. Okey, kita menghormati pendapat orang lain dan orang pun akan menghormati pendapat kita. Yang kedua, kalau kita ni bertolak ansur, kita akan menjadi lebih terbuka. Okey, kita akan menjadi lebih terbuka sebab kita tidak memaksa orang mendengar pendapat kita, dan dalam masa sama orang lain pun tak boleh paksa kita untuk mendengar pendapat dia. Maksudnya kita berbincang lah, berbincang apa semua kan. Lepas tu orang kata apa, bila kita ni bertolak ansur kan, kita akan lebih dapat ilmu, maksudnya kita akan dapat lebih lagi ilmu, di mana contoh kalau kita bertolak ansur dengan satu, katalah kita pergi satu tempat tu, kita tak tahu budaya dia macam mana, tapi dengan sikap kita tu yang beralah ke apa, so kita akan dapat satu belajar ilmu yang baru, kita akan dapat satu orang kata apa, pengetahuan yang baru. Oh, ya ke baru sampai Kuantan? Elok lang. Kesalah Kak Mak lang. Bila kita ni bertolak ansur kan, kita akan dapat serat lebih banyak lagi perkara yang baik, perkara yang positif. Jadi kita akan tolak yang negatif tu. Lepas tu apa ni, orang kata apa, bila kita bertolak ansur ni, sebenarnya orang akan lebih respect. Orang akan tengok kita ni macam seorang yang konon-konon bijak. Konon-konon bijak. Tak adalah konon-konon bijak. Maksudnya orang jadi lebih hormat kita. Kita pun hormat orang kan. Sebab bila kita ada satu pemikiran yang sangat radikal ke, yang sangat asyik kita yang nak menang tu, payahlah. Kan? Lepas tu kita akan lebih dapat menerima diri kita sendirilah. Maksudnya bila kita ada sikap bertolak ansur ni, kita orang kata apa, orang akan orang kata respect tengok kita macam mana. Lepas tu kita pun akan dapat terima orang kata sama ada kelemahan dan kekurangan diri kita ni. Dia sebenarnya mudah je sebenarnya dalam hidup kita ni kan. Selagi kita boleh beralah, selagi kita boleh bertoleransi, kita buat. Tapi macam nak cakap lah, kita tengok juga keadaan, kita tengok situasi, bagaimana untuk kita beralah. Sebab kadang-kadang macam dia katalah, beralah, Ina suka sebut mengalah tak erti kalah. Sebab dia kan sebenarnya kadang-kadang ada satu perkara yang, pernah tak korang rasa satu situasi tu macam dah tak boleh, maksudnya korang betul, maksudnya kita katakanlah ada satu isu, kita cuba pertahankan pendapat kita sebab kita rasa itulah yang terbaik, kita cuba pertahankan, tapi dalam masa yang sama orang lain tidak bersetuju dengan kita. Ada tak korang rasa satu tahap tu dia sampai macam, ya Allah, penat dia nak mempertahankan pendapat kita ni, hati kita rasa tak senang hati kan, kita rasa susahnya. Tapi bila kita cuba belajar, maksudnya bertolak ansur dengan orang lain, mungkin kita okey. Mungkin ketika itu pandangan kita ni tidak sesuai. Semua orang tak nak ni. Dan kita terima dengan hati yang redha. Tiba-tiba redha pula keluar kan. Kita terima dengan hati yang terbuka. Kita terima dengan hati yang terbuka. Bila minda kita pun akan jadi terbuka. Korang akan rasa sesuatu yang macam okey, mudah. Dia okey. Dia macam ni kan, sebab
bila dia ibarat macam ni contoh lift lift, okey. Ada orang kat dalam lift, dan ada orang tengah tunggu lift. So bila lift sampai, ada orang nak keluar, ada orang nak masuk. Kalau tak ada sikap beralah sesama mereka ni, rasa-rasa ada tak orang keluar, ada tak orang masuk, memang takkanlah dia akan jadi berlaku penolakan. Okey, dia akan jadi, maksudnya kalau kita pentingkan diri sendiri, kita tak nak beralah, memang yang nak keluar tak boleh, yang nak masuk tak boleh, kena tolak-tolak kan. Cerita macam tu Ina teringat dulu. Sebelum Ina dulu memang bergerak pergi mana-mana, naik LRT semua kan. So ada satu situasi tunggu komuter. Masa tu tunggu komuter nak pergi kelas ke UPM rasa je masa tu. Ina memang kan, kita kan bila kita tunggu, okey, train sampai, komuter sampai, so kita adalah cara kita bagi orang keluar dulu baru kita masuk. Masa tu Ina okey, ke tepi lah sebab kita nak bagi orang keluar. Tiba-tiba ada seorang kakak kat belakang ni, dia pergi cubit ni Ina. Dia pergi cubit ni Ina sebab dia suruh Ina masuk. Betul Ina? Dah lah Ina pakai apa ni, earphone ni dengan lagu. So Ina memang suka dengar lagu kan. Ina suka dengar lagu, jadi mungkin tiba-tiba Ina rasa sakit je. Rasanya kakak dia rupanya dah 3 kali dia cubit. Ina tak sedar, kali ketiga tu dia cubit punya kuat. Ina jauh dia, ai sakit, dia kata. Tiba-tiba Ina toleh, kata kenapa? Dia cakap masuk. Saya kata macam mana nak masuk, bagilah orang keluar dulu. Itu salah satu sikap yang orang tak nak beralah. Kalau kita orang sibuk je nak masuk, macam mana orang nak keluar? Jadi kita kena bagilah orang keluar dulu, barulah kita masuk. Berfikiran terbuka, berlapang dada, positif tinggi. Betul tu Rejak. Betul. Bila kita ni berfikiran terbuka, hati kita pun mudah. Kita pun jadi berlapang dada. Betul, kita akan sentiasa fikir perkara yang baik, perkara yang positif. Alhamdulillah lah, satu Roblox je. Itu kan tiba-tiba teringat pula satu. Memang tak boleh lupa. Yang tu memang dia, kakak tu cubit memang kuat. Dia marah sebab dia kata masuk je lah. Ya, salah satu kan. Situasi ni juga pernah agak berlaku masa Ina dekat Korea. Masa tu Ina nak simpan beg ke macam ni, Ina tak ingat. Dia memang dia tolaknya Ina. Okey, dia tolaknya Ina sebab Ina lambat kena tolak. Dia nak masuk dalam, dia kena tolak kan. Cakap, ya Allah, ada juga. Jadi kan sikap-sikap macam ni sebenarnya ada je di mana-mana. Tak kira lah kat negara kita atau negara luar. Cuma tu je lah kan. Bila kita sikap, tapi itulah adalah lebih, orang kata apa, sikap baik ni kita sentiasa amalkan. Kan, betul ansur ni di mana-mana. Betul lah ansur dengan anak-anak kan, dengan keluarga. Macam kalau Ina dengan orang kata apa, di pejabat kan, kita betul lah ansur. Lepas tu apa ni, Ina cubit dia balik. Tak sabar hati lah nak cubit lah macam tapi memang bengkak je hati kan. Sebabnya kita orang kata apa, bila kita betul lah ansur, kata sikap sabar tu semua kena ada. Bila kita betul lah ansur ni banyak sangat, kita akan lebih menghargai, kita akan menghormati orang. Sebab kita kena fikir bagaimana kalau kita nak orang hormat kita, kita pun kena hormat orang. Setiap perkara lah, Ina rasa setiap apa pun perkara kita nak buat, pada pandangan Ina Ina pun cuba juga perbaiki diri untuk membuat lebih baik dan lebih baik. Kalau kita nak orang buat baik dekat kita kena dah buat dulu. Macam tu juga betul lah ansur, beralah. Okay, kita orang kata apa, kita nak orang sebabnya kita nak orang orang kata apa, menghargai kita pun kena menghargai orang lain. Semuanya bermula dengan diri kita kan. Sebab kita macam Ina cuba untuk menjadi lebih baik. Sebab kadang-kadang kita manusia kan, ada masa ketika hari ini lebih buruk pada yang semalam.
Kadang-kadang ada ketika hari ini lebih baik pada masalah, dan tapi yang sepatutnya adalah hari ini sepatutnya menjadi lebih baik dan esok menjadi lebih baik pada hari ini. Tapi sebagai manusia, orang kata apa, dugaan semua tu ada. Jadi kita cuba kan, kita cuba sama-sama. Ina bercakap ni di reflect balik, macam sekarang ni pun Ina cakap, Ina tengok muka Ina sendiri kan, apa Ina cakap tu pun untuk memperingati diri Ina sendiri. Dah berapa jam lah korang? Ambil kau. Nak dekat sejam. Lama lah pula kan. Itulah apa ni, nak cakap dengan kawan-kawan dekat sana kan. Macam Ina dan sahabat-sahabat inspire lain, dan korang pun sahabat inspire. Kita sentiasa ingin maksudnya berkongsi cerita kan. Bukannya nak cakap Ina ni baik ke lebih bagus, tak ada. Kekurangan tu terlalu banyak dekat diri, terlalu banyak, dan sentiasa cuba untuk perbaiki kan. Ada masa Ina pun manusia biasa, ada masa pun kadang-kadang nak argue, kita argue juga. Tapi untuk keadaan sekarang, dengan usia Ina sekarang, Ina dah di tahap yang macam Ina kata tadilah, kita nak berlapang dada, kita nak seronok je, kita macam tak apa, ambil lah, menang lah, macam tu. Sebab ingat hidup di dunia ni bukan kita seorang, kita hidup bermasyarakat. Tak payah nak tengok konsep yang orang kata apa, yang makro. Tengok mikro, tiba-tiba makro. Maksudnya tak payah nak tengok terlalu konteks yang terlalu besar. Kita tengok dalam keliling kita. Hidup kita dengan keliling kita, hidup kita dengan macam Ina dalam situasi sekarang, Ina dengan kawan-kawan di rumah macam mana, betul, di jabat macam mana. Adakah kita ni yang penyebabkan orang tak nak beralah dengan kita? Kadang-kadang kita tak perasan. Jadi selagi boleh selagi boleh, macam Kak Lang pun pernah cakap sebelum ni, selagi boleh buat baik, kekal buatkan baik. Selagi boleh buat baik, buat baik kan. Macam apa ni, Kak Lang ada cakap dalam cerita dalam tajuk sebelum ni, Ikhlas. Kak Lang cerita kan, Nabi kita Rasulullah SAW, bagaimana dia menyuapkan makanan kepada seorang Yahudi. Tak silap saya, Kak Lang betulkan saya kalau salah. Bagaimana ikhlasnya Rasulullah ni, dan Rasulullah kiranya itu ada sikap apa, betul ansur, orang kata dia beralah sambil dia menyuap kepada Yahudi itu pun. Yahudi itu mengata Rasulullah kan. Rasulullah suap lagi. Kalau Ina dah kena tonyoh dah rasanya orang tua tu. Kalau Ina kan, nasib baik kan. Kalau Ina tu nak katakan ni, kita di manusia, so kita akan cuba menjadi kita cuba sentiasa, setiap hari kita cuba untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. So salah satunya yang sikap baik ni adalah beralah, ni lah betul langsung. Namun kita kena tengok situasi beralah kita itu juga. Kalau sampai tahap asyik, maksudnya memberikan satu sampai membebankan kita cari jalan penyelesaian yang bagaimana. Beralah kita tu pun ada tempat. Bukan semua perkara kita yes, dan bukan semua perkara kita kena say no. Kita tengok kepada situasi, kita tengok kepada keadaan, dan tengok kepada perkara itu. Tapi kena ingat, macam dah cakap tadilah, bagaimana kita nak beralah itu, bagaimana kita nak beralah itu, tadi macam ada 6 je Ina cakap, macam mana kita nak menjadi seorang, orang kata apa, bertolak ansur. Pertama, kita menghormati. Kita menghormati orang lain. Bagaimana kita nak orang hormat kita hormat orang lain. Yang kedua, kita lebih terbuka. Maksudnya kita minda, kita terbuka, hati kita terbuka, kita berlapang dada. Kita berlapang dada. Yang ketiga, yang ketiga adalah bila kita dah hormat orang, kita dah berlapang dada, dan kita akan dapat satu perkara mana kita lebih memahami orang lain. Maksudnya kita memahami sama ada budaya orang tu ataupun orang kepribadian dia. Kita akan menjadi lebih memahami. Kita akan jadi lebih memahami. Maksudnya yang keempat, sebab kita dah memahami apa yang berlaku. Maksudnya bila kita dah memahami, tiba-tiba kan, bila kita dah memahami orang lain, kita akan dapat, orang kata apa, kita akan dapat meningkatkan, ataupun kita dapat meningkatkan pengetahuan kita. Mungkin daripada sikap kita menghormati, lepas kita berlapang dada, kita memahami, kita dapat satu pengajaran yang lebih baik, ataupun mungkin dapat menambahkan pengetahuan kita. Selepas itu, apa yang kita boleh buat?
Bila kita bertolak ansur, lepas itu bagaimana? Kita akan menjadi seorang yang mana? Menjadi seorang yang lebih empati. Okey, yang mana kita lebih jadi orang kata apa? Menerima keadaan tersebut. Dan yang terakhir, kita akan dapat menerima diri kita sendiri. Tiba-tiba kan. Dia bukanlah maksudnya bila kita dia nak cakap bertolak ansur ni luas kan. Sebab macam Ina kata dalam bertolak ansur tu dia ada perkara-perkara baik yang lain. Jadi apa pada pandangan Ina, dan dekat sejam dah. So Ina rasa setakat ni lah kot. Tak ada soalan kan? Kan? Tak ada soalan kan? Betul tak? 3 kali ulang lagi sekali ya. Tak ada soalan kan? So Ina rasa itu sahaja yang Ina boleh kongsikan. Ina harap perkongsian ini orang kata apa jadi manfaat lah kepada Ina sendiri dan juga kawan-kawan yang lain. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan Ina malam ini. Maaf sekiranya penyampaian Ina, cara Ina tidak seperti sahabat-sahabat yang sebelum-sebelum ini. Ina faham, Ina tahu kekurangan diri Ina. Ina masih lagi belajar. Dan Ina pun tidak hebat seperti orang lain. Ina hanya manusia biasa. Kesilapan itu terlalu banyak dibuat. Tapi Ina cuba untuk menjadi orang kata apa, menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi, yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu daripada kelemahan diri Ina sendiri. InsyaAllah kita jumpa, kita berjumpa di lain hari. Ina tak pastilah ada selepas ini adakah Ina akan muncul. Dia biasa artis K-pop dia jarang keluar, kan? Tengok tu, lain kan, minatnya lain daripada orang lain kan. Okey, besok untuk tajuk besok, ya Allah, Ina terlupalah besok akan bersama dengan siapa dan tajuk apa. Minta maaf sangat kawan-kawan. Nanti tengok dekat poster dekat FB kami, bersama dengan siapa dan tajuknya apa. Minta maaf sangat bos, minta maaf bos, terlupa tajuk. Kan bos tengah tengok ni, risau pula. Okey, itu saja Ina rasa, bukan Ina rasalah, itu sahaja. So insyaAllah semoga apa yang dikongsikan, semoga apa yang dikongsikan kita dapat bersama-sama lah itibarnya, dan kita jumpa insyaAllah. See you besok dengan Alang. Esok bersama dengan Kak Lang Inspire. Tajuknya Pemimpin Diri. Pemimpin Diri pula. Pimpin Diri. Nampak? Dia kalau mengarut dia ni. Besok bersama dengan Kak Lang Inspire. Kak Lang memang the best lah. Okay. Bersama dengan Kak Lang besok yang dengan tajuk Pimpin Diri. Okay. Di waktu yang sama, maksud pukul 9 di channel yang sama, iaitu FB Inspire. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik. Jaga diri. Safe. Orang kata ikut segala SOP. Ya. Okey. Bye. Jumpa lagi.